Yang kelima ya. Masih dalam peringkat tawaduk ya. Betul. Jadi contoh tawaduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang seterusnya adalah selalu menerima pemberian orang lain dengan senang hati meskipun hanya seteguk susu ataupun sepotong paha arnab. Dan setelah mengucapkan terima kasih serta mendoakan orang yang memberi, baginda memakan pemberian itu dengan gembira. Namun baginda sama sekali tidak mahu memakan pemberian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nusalli wa nusallimu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah hari ini saya bercuti setelah hari Sabtu di Kelantan, di Kota Baru, hari terbuka Yadim Kelantan bersama NGO. Kemudian hari Ahad ke Pulau Terengganu, hari Isnin semalam ke Johor Bahru, hari Selasa saya kata saya nak rehat lah. Suara pun dah serak ya. Jadi kebetulan ada urusan di sekolah anak tadi, dan kuliah di sini banyak benda lah sempena hari ini, dan saya juga mengalu-alukan dan menjemput semua ya pada hari Jumaat nanti 26 hari bulan, antara pukul 6 sampai pukul dijangka 10 malam berakhir ya, 10 malam berakhir, 10 ke 9 gitulah. 6 bermula sampai pukul 9. Ini yang program Majlis Ilmu Seri Perdana, sempena kedatangan ulama-ulama besar dunia ni. Selalulah Datuk Seri Anwar memang melaksanakan program Majlis Ilmu Seri Perdana ya. Tapi kali ini kedatangan dua ulama besar ini serentak, jadual mereka pun padat. Jadi kita dapat ini kita dah rancang 3 bulan yang lalu, tarikh 26 ni tak boleh nak adjust dah kan. Sebab 27 Syekh Ali Jumaah akan terbang balik. 27 tu kita nak curi sikit lagi masa kan, tapi dah tak boleh dah, kena bagi rehat lah. Dan saya dengan Syekh Ali Jumaah ini pernah dia mengajar usul fiqh dan beliau ini seorang yang humble, suka bergurau dalam kelas. Tetapi gurauan dia tu kalau kita faham betul-betul, dia istilah orang Kelantan dia panggil apa? Nyekik. Nyekik. Kita suka kelas dia, memang gelak je. Tapi bila kita faham betul-betul bahasa Arab ya, bahasa Arab yang digunakan tu memang nyekik lah kan? Jadi kita pun akhirnya nak gelak ke tidak sebenarnya kan? Itu Syekh Ali Jumaah yang saya kenal lah ya. Dan Datuk Seri Anwar bersetuju kali ini dibuat di Masjid Putra ya. Jadi bila buat Masjid Putra, segi protokol pun tidak ada protokol lah ya. InsyaAllah tidak ada protokol, tapi keselamatan tetap dijaga dan boleh memuat seramai mungkin lah insyaAllah. Jadi dijemput semua ya. Kalau Masjid Putra sebagaimana kita maklum memang jalan ni parking sesak lah ya. Memang parking sesak, oleh itu datang awal-awal ya, pukul 6 petang dan sampailah kepada pukul, tak silap saya rasa 6 sampai 10 ataupun 6 sampai 9 lah 6 sampai 9, sebab melibatkan dua ulama besar ya. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ya. Bagi pihak kepimpinan Malaysia sekarang, kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim, saya menjemput semua muslimin dan muslimat yang hadir untuk memenuhi ruang di Masjid Putra nanti. Okey. Jadi kehadiran di Masjid Putra nanti tu kiranya samalah tarafnya dengan ke Seri Perdana kan. Bila sebut Seri Perdana tu nampak prestij, ramai juga kecil hati kata Ustaz Zamri tak jemput dah lah apa. Sedangkan kita fasa ya, kalau buat di Seri Perdana maksimum 250 orang je. Sebab tempat tu sempit saja ya. Jadi sebab itulah kita gilirkan. Sebenarnya kita gilirkan ada dah senarai tu. Nanti apabila tak dijemput kali ni, Allah dia kata tak pernah jemput kita, sabar akan tiba giliran kan. Kali ini semuanya boleh hadir, dan Datuk Seri Anwar juga bersetuju ataupun telah meletakkan jadualnya. Program tu selagi tak habis program, selagi tu dia tunggu kat situ ya. Itu berkenaan dengan program 26 hari bulan nantilah insya-Allah ya. Okey, seterusnya kita sambung kepada bicara kita pada pagi ini.
ni pagi yang serba biru. Kebetulan ya, tak sangka juga beg ni pun biru. Handphone ni pun biru juga. Saya ni dia punya ni yang mari sama dengan telefon ni. Dia punya apa? Kes ni kan. Percayalah, insya-Allah selagi tak patah, selagi tak itu, yang inilah sampailah telefon ni jam. saya tak pernah tukar kan. Tak peduli asalkan boleh buat kerja, jalan. Setengah orang tu biru lah, purple lah, tukar-tukar juga kan. Lepas tu bila orang tegur, dia pun kata, anak lah ni, walau hadiah pun peminat juga. Ustaz pun jiwa muda juga kan. Okey, kita muka surat berapa? Berapa? 13 perenggan kelima. Yang kelima ya. Masih dalam peringkat tawaduk ya. Betul. Jadi contoh tawaduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang seterusnya adalah selalu menerima pemberian orang lain dengan senang hati meskipun hanya seteguk susu ataupun sepotong paha arnab. Dan setelah mengucapkan terima kasih serta mendoakan orang yang memberi, baginda memakan pemberian itu dengan gembira. Namun baginda sama sekali tidak mahu memakan pemberian sedekah. Okey, berkenaan dengan sedekah ya. Bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para alul baitnya, baginda menegah daripada menerima sedekah. Jadi kalau hadiah tak apa ya. Sebab taraf sedekah itu adalah untuk fakir wal miskin. Jadi jiwa yang dididik dalam alul bait ini, tak semua alul bait kaya ya. Kita melihat alul bait ada yang miskin, tapi jiwa mereka jiwa kaya. Jiwa tidak akan menerima sedekah. Itu ya. Samalah juga tuan-tuan, kalau kita luaskan lagi perbincangan kita terhadap tidak ada penerima zakat di kota Damsyik pada zaman pemerintahan Omar Abdul Aziz. Ya. Cerita ni sahih insya-Allah dan memang masyhur, kita dengar dari kecil lagi. Betapa kayanya umat Islam pada zaman Umar Abdul Aziz sampai ke tahap nak keluarkan zakat orang kota Damsyik, pentadbiran Umar Abdul Aziz itu di Syam, di Damsyik ataupun di Damaskus lah ya sekarang ini ya. Betapa kayanya sampaikan nak keluar zakat terpaksa pengagih zakat ni terpaksa mengembara berjalan sampai ke Kahirah. Sampai ke Kahirah. Pada saya tafsirannya berbeza. Dia bukan soal kaya seperti mana kita faham, semua kaya-raya gitu. Tapi jiwa umat Islam pada masa itu kaya. Iaitu masing-masing menganggap bahawa saya tak layak terima zakat. Ya, saya cukup. Jadi nak cari orang yang betul-betul layak terima zakat tadi, bayangkan dari Damsyik sampai ke Kahirah. Kahirah itu masih lagi dalam jajahan takluk bersama umat Islam pada zaman itulah ya, pada zaman Umar Abdul Aziz itu, sebelum kedatangan Ayyubiyin dan juga Osmaniyah dan sebagainya ya. Jadi jiwa yang kaya. Begitu juga alul bait ya. Memang alul bait tidak akan menerima sedekah. Hadiah boleh ya, hadiah boleh. Sebab sedekah itu dia ada tahapnya tersendiri yang telah ditetapkan oleh agama. Dan masing-masing menganggap tidak, saya cukup insya-Allah. Jadi kecukupan inilah sebenarnya yang perlu dicapai oleh pentadbiran sesebuah negara. Pentadbiran sesebuah negara itu perlu memastikan rakyatnya cukup, sehingga mereka tidak hidup pada tahap miskin. Ini kena faham betul-betul ni ya. Jadi rakyat pula jiwanya dididik untuk merasakan bahawa apa yang kami usahakan setakat ini cukuplah untuk kami. Dan kalau kita lihat pula kepada para sahabat ridwanullah alaihim, ramai sahabat yang kita nampak di Madinah itu khasnya para muhajirin ini miskin kita kata. Tapi kita jangan lupa bahawa Osman bin Maz'un, saya mengambil contohlah. Osman bin Maz'un adalah Arab yang bukan Quraisy, yang tinggal di Mekah dan merupakan antara usahawan kaya di Mekah selain daripada Abdul Rahman bin Auf dan Talhah bin Ubaidillah dan sebagainya. Mereka ini adalah usahawan dan peniaga-peniaga yang kaya. Tapi kenapa ketika berhijrah ke Madinah hanya nama Abdul Rahman bin Auf yang timbul, Talhah bin Ubaidillah yang timbul, Osman bin Maz'un pula berada dalam keadaan miskin. Ya. Kenapa? Pertama, Osman bin Maz'un tidak mahu dirinya
terlibat dalam apa soal harta benda dan sebagainya, maka dia rasa dia cukup dengan dirinya yang ada pada masa itu dan dia tidak lagi membuat perusahaan perniagaan dan sebagainya. Ini soal dia. Soal dia, ya. Bukan kata bila kita buat perbandingan begitu, kita seakan-akan melihat mana tak semua usahawan Islam ini berjaya dan sebagainya. Itu okeylah, satu betul lah kan, tak semua orang boleh berjaya berniaga dan sebagainya, tetapi kecukupan diri Uthman bin Maz'un itu menyebabkan dia rasa dia tak perlu lagi untuk terlibat dalam bisnes. Seperti mana Abdurrahman bin Auf yang terlibat dalam bisnes dan dia mempunyai pandangan bahawa dengan keterlibatan bisnes ini maka dia dapat membantu negara, dapat membantu umat Islam. Fokus masing-masing lah, ya, fokus masing-masing dalam hal itu. Jadi yang penting dalam jiwa para sahabat pada masa itu, Nabi SAW telah menanam rasa cukup, ya. Dan apa yang Nabi SAW usahakan pun adalah untuk mencukupkan keperluan asas rakyat ini. Ini yang kita kena faham dari sudut jalinan antara kerajaan dan juga rakyat tadi. Sebab itulah Rasulullah SAW untuk dia sahaja 1/5 harta rampasan perang. Jumlah ini banyak, ya, bahkan teramat banyak ketimbang kedudukan dia sekeluarga sahaja. Sedangkan para pejuang umat Islam, pejuang yang pergi medan jihad ini, mereka dapat 2/5 kongsi. 2/5 ni dikongsikan ataupun diagih-agihkan mengikut keperluan masing-masing, dan 2/5 pula balik ke Baitul Mal. Okey. Tapi untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan dengan jelas dalam beberapa ayat Al-Quran, ini adalah hak dia dan ikut suka dia lah dia nak buat apa. Sama ada dia nak beli unta merah 7-8 ekor ke, unta merah ni umpama Bentley lah kot. Kalau tidak Bentley, Ferrari kot. Terpulang pada dia. Tetapi apa yang dapat bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperuntukkan dengan jumlah yang begitu besar hanya untuk dia sekeluarga, apa yang dapat? Isteri-isteri dia, khasnya Aisyah, Hafsah, pernah melaporkan bahawa dia hanya bawa balik keperluan sehari semalam saja. Yang lain-lain itu habis disedekahkan. Khasnya kepada balu-balu dan juga anak-anak yatim, pejuang-pejuang yang telah syahid dalam peperangan terdahulu. Ini menjadi keutamaan Rasulullah SAW. Jadi sebab itu, kecukupan rakyat itu adalah tugas, tanggungjawab pemimpin dan juga kepimpinan negara pada masa itu. Manakala jiwa, ya, jiwa cukup itu pula adalah juga tanggungjawab kerajaan pada masa itu untuk memastikan rakyatnya berjiwa cukup. Dan rakyatnya juga menyambut dengan jiwa cukup, maka jadilah Madinatul Munawwarah. Sekembalinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari haji dalam tempoh 3 bulan sebelum dia wafat. Bacalah ulasan ahli-ahli sirah mana pun, maka pada masa itu, ya, pada masa itu Madinah berada pada mercu yang paling tinggi, sehingga menjadi negara yang paling banyak dilawati, diziarahi untuk orang ramai bertemu dengan Rasulullah SAW. Ini ada dalam Rahikul Makhtum, ada juga dalam Fiqh Sirah, dan beberapa kitab lagi ada, ya. Makna kemuncak tu, dan di kemuncak itulah Rasulullah SAW dipanggil pulang ke rahmatullah. Bahkan ketika mana Rasulullah SAW sudah tidak bernyawa, ya, tidak bernyawa, jasadnya itu diziarahi oleh orang-orang yang baru kali pertama sampai, dan mereka hanya sampai tengok jasad Rasulullah je, tengok wajah je, tak sempat nak berinteraksi dengan Rasulullah SAW, tak sempat walau nak solat berjemaah di solat jemaah yang terakhir Rasulullah SAW tadi. Inilah dia sebenarnya, tuan-tuan. Maksud, minta maaf kalau tuan-tuan tak selesa dengan sebutan saya ni, bahawa apa yang dicetuskan oleh Ahmad Ibrahim Perdana Menteri, mari kita hapuskan kemiskinan tegar, itu sebenarnya dah dibuat oleh Rasulullah SAW. Dan faham betul-betul kemiskinan tegar tu apa, bagaimana nak dihapuskan tu, bagaimana. Jangan kita kata tak boleh hapus sebab zakat tu Tuhan dah letak secara muktamad dalam syariat Islam. Ketahuilah bahawa zakat tu sebenarnya untuk menghapuskan kemiskinan tegar, ya, bukannya sekadar untuk berikan makan cukup tak cukup berapa bagi dan sebagainya. Bukan begitu,
Bukan begitu sebenarnya. Jadi sebab itu di mana-mana pun, semalam saya bercakap dengan Esko Agama Johor kan. Muda lagi orangnya, handsome sangat. Sampai tak percaya. Betul ke Esko Agama ni kan? Baru dalam 44-45 tahun ya. Tapi apa yang dia buat ialah supaya ada jiwa untuk berubah, jiwa membangun dalam penerima-penerima zakat asnaf ni tadi. Jiwa membangun. Benda simple. Bendanya ialah okey, duit dimasukkan terus kepada akaun. Itu satu. Berbelanjalah dengan apa kadar yang dia perlukan. Berbelanjalah dengan kadar dia perlukan. Cuma pihak zakat ni pantau lah, bukan tak pantau. Tak ada lagi dah style okey bulan ni bagi minyak ke 5 kilo ke apa, tak ada. Itu semua tu masuk semua kan. Mungkin sekadar nak beritahunya pemberian itu dari bentuk kita kata material boleh jadi. Ini dulu punya cerita lah kan. Tapi kalaulah satu bakul tu 100, okey 100 pun masuk sekali dengan zakat yang layak diterima oleh asnaf tadi. Berbelanjalah. Uruslah hidup anda ya. Mungkin daripada portion yang diberi itu ada dia nak buat modal berniaga, ya itu terpulang pada anda, beri. Kan. Lepas tu rakyat pun tengok melalui video TikTok sekarang ni dan sebagainya, barulah mereka rasa bahawa inilah hasil zakat yang aku keluarkan ya. Ini hasil zakat yang aku keluarkan. Maka mereka akan memberikan zakat lagi, mengeluarkan zakat lagi dan sebagainya kan. Jadi sebab itu dalam hal ini apa yang saya nak tekankan ialah pemimpin rakyat dia ada dia punya sarana masing-masing kan. Kalau di Kementerian Pendidikan tu sejak dulu lagi kita dengar dah sarana ibu bapa, sarana cikgu, penguasa sekolah dan sebagainya kan. Sekarang ni sarana kita apa? Sarana kita ialah membina kehidupan kita sampai ke tahap mencukupi keperluan sekurang-kurangnya, dan juga kalau nak jadi kaya usaha lebih lagi. Ya. Inilah bezanya Islam dengan komunis, dengan sosialis. Sosialis dia nak suruh cukup juga, tapi cukup dia semua orang tak boleh lebih. Tak boleh. Mana kekayaan kat situ kan? Tak boleh. Itu akhirnya tinggal berapa negara je yang sekarang ni yang masih sosialis, berapa ke? Cuba kira. Dulu dia jadi macam 2 blok kan, kapitalis dengan sosialis dan sebagainya, sampai 2 blok. Sekarang habis sikit. Sebab Islam dah bagi dah peluang. Siapa usaha lebih dia kaya. Manjadda wajadah kan? Ingat lagi tak tuan-tuan, puan-puan? Ini sejak dari kecil man jadda wajada wa man zara'a sambung. Tak ingat dah kan? Man zara'a hasada. Man jadda wajada tu siapa berusaha dia akan dapat. Ya. Siapa yang zara'a ni menanam, dia akan hasada. Hasada maksudnya apa? Menuai. Tu patah tu. Itu Islam aja ya. Jadi sebab itulah saya terfikir tentang isu ni ya, tentang Rasulullah SAW tadi. Hidupnya humble ya, hidupnya humble, tawaduk, betul kita nampak tawaduk begitu, tapi dalam tawaduk tadi bagaimana didikan yang disuntik kepada rakyat tu tadi, kepada para sahabat pada masa itu. 3 bulan terakhir hayat Rasulullah SAW, Madinah adalah mercu tanda kepada sebuah negara yang maju. Berbeza dengan Mekah dan sebagainya, Madinah naik dengan begitu hebat pada masa itu ya. Okey. Seterusnya, tawaduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda biasa berkumpul dengan orang-orang fakir dan miskin. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, suatu hari saya duduk bersama orang-orang miskin kaum Muhajirin. Mereka duduk saling berdekatan bagi menutupi bahagian tubuh mereka yang terbuka. Ya, sebab mereka ini Muhajirin ini datang selai pinggang. Ada orang yang cepat dapat tingkatkan kehidupan mereka dengan cara berniaga. Seperti contohnya Abdul Rahman bin Auf tadi, dalam masa seminggu saja dia dah boleh kahwin dah kan, sampai Rasulullah pun terkejut, kahwin ya kan, kahwin dengan mahar apa kan. Maka jawabnya Abdul Rahman bin Auf dengan beberapa kirat. Kirat tu emas 999 tu yang digotel lah orang kita panggil. Dia jadikan bulat itu sebesar biji jagung. Besar mana? Besar biji jagung. Satu biji tu dipanggil 1 kirat. Jadi seminggu punya berniaga dah boleh buat keluar beberapa biji jagung emas tu. Abdul Rahman bin Auf kan. Dan dia dah boleh bayar dah hutang saudara angkat dia tu yang asalnya nak beri pada dia saja. Tapi dia minta jadi hutang, dia tak nak, dia nak bayar. Dia dah boleh bayar,
dan dah boleh buat mahar pula. Maka Rasulullah SAW pun sebutlah aulim wala bisyatin, buatlah walimah walaupun dengan seekor anak kambing, ya. Jangan duk senyap-senyap kahwin ni, kena buat walimah. Walimah ni jamuan kepada majlis perkahwinan, itu namanya, nama khusus. Jangan pula kata baru belajar istilah walimah ni jamuan, jadi dia pun malam nanti ada cuit Tok Imam, Tok Bila, jom nak buat walimah kat rumah, sampai kat hajah dia, siap lah, saya tak bertanggungjawab. Walimah ni khas untuk jamuan perkahwinan. Walimatul arus, itu yang sebutan ni betul, ya. Ambil daripada sabda Nabi SAW, awlim walau bisyah, buatlah walimah walaupun dengan seekor anak kambing. Syah tu anak kambing, mana kena buat, jangan tak buat, ya. Walah anak kambing ni berapa orang yang makannya, 4 orang 5 orang je pun, ya dah, pun Nabi suruh buat. Jadi tuan-tuan, ketika sampai di Madinah tadi, nasib masing-masing. Ada orang yang tak nampak nak bisnes, tak boleh nak buat macam Abdurrahman bin Auf lah. Maka baju yang mereka bawa selai pinggang dari Mekah itu sudah compang-camping, koyak rabat dan sebagainya. Maka bila mereka duduk berdekat-dekat tadi, mereka pun tapaklah tutup baju mereka yang dah koyak ni tadi. Maka rapat-rapatlah mereka duduk. Itu ceritanya. Itu pun menunjukkan jiwa yang cukup. Tak apa, ya. Baju yang kita ada kita pakai. Ini baju dah koyak sikit, tak boleh dah malu. Sedangkan Rasulullah SAW menunjukkan jiwa cukup baginda juga. Boleh bayangkan bagaimana baju Rasulullah SAW yang baginda tampal itu, tampal smart. Bukan tampal macam Sabaruddin tukang kasut dalam filem Piramli. Jangan bayang lagu tu, kan? Tak betul. Ya. Dia Piramli ni kesan besar tau. Saya niatkan setiap kali saya sebut nama dia tu, sampaikan pahala untuk dia, kan. Tu dia. Kesan besar dalam pemikiran orang Melayu, ya. Jadi dia gambarkan begitu. Itu bukan macam tu, ya. Rasulullah SAW ni menampal bajunya, tapi tampalan itu smart. Sebab Rasulullah tak pernah kelihatan seperti serabai, tidak. Dia sentiasa smart. Boleh bayang macam mana, kan? Jadi sahabat-sahabat pun begitu juga. Walaupun mereka tu tak dipakai baju yang koyak rabak, ya, tapi duduklah dekat-dekat, tutup ni, ada koyak sebelah sini, contoh, kan. Maka itu juga sebenarnya lambang apa? Lambang jiwa cukup tadi. Maka Rasulullah SAW pun sentiasa bersama-sama dengan mereka ini, bahkan duduk di tengah. Rasulullah duduk di tengah untuk bersama-sama dengan mereka. Selain daripada itu, baginda juga mempunyai hamba sahaya lelaki dan perempuan. Dan makanan serta pakaian baginda tidak jauh berbeza dengan makanan dan pakaian hamba sahaya itu tadi. Ini taraf yang kita patut beri, kan. Ini kalau berjalan, bibik tu bukan hamba tu, mate tu. Itu orang gaji lain, hamba ni dimiliki, ya. Dimiliki, ya. Orang gaji tu bukan hamba tau, kan. Tu pun kalau dah berjalan tu nampak dah beza, masya-Allah, kan. Ini sah dah ni. Ni apa? Suami jusah, isteri pun jusah-jusah jugalah, kan. Anak-anak pun kelas. Tiba-tiba yang bawa anak bonsu kat belakang tu kendong dengan kain batik Jawa dia tu, kan. Sah itu bibik. Boleh tak kalau jangan berbeza? Jangan berbeza, biar sama, kan. Tapi bibik saya lagu tu lah, bila kita gaya sedondon, dia kata, malulah pak, tak apalah, saya pakai baju saya lah. Dia kata tak, kata kena pakai sama-sama, kita satu keluarga, kan. Kita satu keluarga. Jadi sebab itu melayani pembantu, orang gaji, hamba sahaya apa sekalipun, biarlah hidupnya sama dengan kita. Bukan kata hidupnya tadi tu berbeza daripada kita. Kalau kita makan lauk ayam, maka dia pun lauk ayam. Kalau kita pun lauk ikan perkasam, jangan paksa dia makan ikan perkasam, sebab dia mungkin tak erti makan ikan perkasam, ya dah. Gitu. Jadi mungkin dia tak pernah jumpa pun, jadi apalah busuk, kata. Jangan paksalah yang tu, ya. Itu lauk first class untuk saya tu, kan. Ikan perkasam tu. Okey, jadi baik. Jadi itu tanda kita tawaduk. Bila kita melayani orang lain, sama seperti mana layanan kepada diri kita sendiri. Yang ketujuh, Rasulullah SAW juga selalu memenuhi undangan orang. Sama ada undangan itu datang daripada orang merdeka, budak, orang berkulit putih ataupun berkulit hitam, dan baginda tidak pernah berasa gusar diundang oleh orang-orang miskin. Pergi saja, ya. Dan ingat, kalau kita pergi ke rumah jamuan orang-orang yang menjemput kita ni, jangan sekali-kali menunjukkan kita tak selesa dengan jamuannya pada masa itu, ya. Dan jangan menghina makanan, serta makanlah apa yang patut kita makan. Ini amalan kita, ya. Jadi kalaulah
menyambut menantu ke ataupun buat walimah tadi ke sekadar yang dia mampu dengan lauk-lauk kampung yang dia ada dan sebagainya, terimalah seadanya. Bahkan kita pergi tadi tu untuk memberkati majlis, doalah kepada kedua-dua mempelai tadi tu, pengantin tu. Didik anak-anak kita yang nak naik pelamin ini tadi supaya menemui semua hadirin yang ada. Bukan asyik duk melayan kawan-kawan dia saja bergambar bagaikan nak runtuh pentas tadi tu kan. Tak turun-turun kita kat bawah ni kata kalau dia mari kat aku ni sah aku nak bersalam dan mendoakan dia kan. Taknya mari-mari tak apalah kata aku makan-makan baliklah kan. Tapi kalau kita ibu bapa yang faham, pesan kat anak ni cukup-cukup bergambar tu, tak apa hari lain pun boleh bergambar ya. Turun bawah ni jumpa dengan semua tetamu. Dan saya lihat akhir-akhir ni sudah ramai ibu bapa yang faham pasal benda tu. Pengantin tu menyambut kita di tempat di muka masuk lah, pintu masuk tu kan. Ini bagus ya, pengantin tu sendiri menyambut, automatik kita pun barakallahu lakuma, jangan duk menyanyi pula, nanti tertukar dengan mahizin kan dah. Barakallahu lakuma barakallahu lakuma barakallahu lakuma wajma' bainakuma fi khair. Kan bersalam dengan pengantin lelaki, bersalam dengan pengantin perempuan bagi perempuan, maka satu doa dah pada hari tu. Yang datang ayahnya bukannya orang sembarangan dah. Ayahnya tu orang ketua pengarah katakanlah kan. Hebat-hebat semuanya ni ya, ketua usaha semua ni mesti mau 1000 jemputan. Kalau 1000 orang doa, takkan tak boleh 40 orang yang makbul kan. Jadi nak tahu makbul ke tidak, tengoklah tu berderet nanti tu. Itu barakallahu lakum lah tu kan. Seorang setahun satu lah, setahun satu. Ini sah dah kerana berkat majlis pada hari walimah kau lah ni kan. Tu dia. Okey, hari ni boleh melawak lah sebab masa cuti kan. Kalau tidak ada kerja nak balik office ya kan. Okey, alhamdulillah ya. Itu dia. Kemudian yang ke-8, ketika Rasulullah SAW baru sampai di Madinah. Ini cerita menyayat hati sungguh ni tuan-tuan ya. Baginda tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Kejadian selama baginda tinggal di rumah sahabatnya itu diceritakan sendiri oleh Abu Ayyub Al-Ansari. Ketika Rasulullah SAW menginap di rumah saya, baginda tinggal di tingkat bawah sedangkan saya dan isteri tinggal di tingkat atas. Saya berkata kepada Rasulullah, wahai utusan Allah, saya tidak selesa berada di atas sedangkan Tuan berada di bawah kami. Terasa seperti duduk meniti atas kepala Rasulullah ya kan. Saya mohon Tuan berkenan tinggal di tingkat atas dan kami tinggal di tingkat bawah. Tapi Rasulullah jawab apa? Wahai Abu Ayyub, kasihanilah saya dan orang-orang yang ingin bertemu dengan saya. Biarkan kami tetap berada di tingkat bawah. Jadi kalaulah memang Rasulullah SAW tadi dia tak boleh menyendiri, dia mesti tabligh, dia mesti jumpa dengan umat dia. Jadi sudah tentu orang akan berduyun-duyun datang masuk keluar masuk dan sebagainya. Takkanlah mereka nak naik tingkat atas lintas tuan rumah tadi. Maka Rasulullah kata lebih baik dia duduk bawah. Tengok bagaimana Rasulullah menyesuaikan keadaan ya, dan keperluan. Kemudian bekas berisi air milik saya jatuh dan pecah di atas lantai. Saya dan isteri membersihkan air yang tumpah dengan kain selimut yang ada dan kami hanya punya satu kain selimut saja. Musim sejuk pada masa itu ya. Dan waktu itu kami sangat khawatir jika air itu menitis ke bawah dan mengenai Rasulullah SAW. Saya teringat satu catatan dalam Facebook. Seorang saya tak ingat dah siapa yang mencatat ini, tapi dia ni belajar di Tarim di madrasah Habib Omar ni ya. Sejuk sangat-sangat ni. Sejuk sangat-sangat, maka selimut tak cukup, baru sampai, maka mau tak mau pergi ketuklah rumah Habib Omar. Kisah ni lama lah ni ya. Habib Omar pun tunggu sekejap, dia pun bagilah selimut dia dekat student tadi yang tulis dalam Facebook ni kan. Dia pun baliklah selimut tu, bolehlah tidur. Tapi dia tak faham, selama baru dia faham, anak Habib Omar yang kecil lagi pada masa tu duduk merengek sampailah ke jauh malam sampai pagi. Maknanya masa tu kawan ni tak faham, dapat selimut dia tidur lah kan. Lama tu baru dia faham. Maknanya anak Habib Omar tadi merengek kesejukan, budak kecil kan. Sedangkan selimut yang telah diberi kepada student tadi. Tu dia kata bila faham tu dia rasa menyesal sangat-sangat dia kata ya. Tapi itulah
kemurnian hati seorang guru dan juga pewaris Rasulullah SAW kan. Sebab tu bila baca cerita ni saya teringat kepada catatan di Facebook tu. Saya tak ingat siapa yang mencatatnya itu, tapi dia adalah bekas pelajar di Darul Musaffar lah. Itu dia tuan-tuan ya. Kita macam-macam orang duk kata ke Habib Omar dan sebagainya, kenapa PM jemput Habib Omar dan sebagainya ini gitu. Dia tak tahu kisah di sebaliknya tu. Saya diam lah, malah melawan gitulah. Orang manusia ni memusuhi benda yang dia jahil padanya. Saya ingat gitulah. Pegang gitu je. Manusia ni memusuhi benda yang dia jahil padanya. Kalau dia tahu, dia tak akan musuhi dah. Gitu dia ya. Itulah kita. Rasulullah SAW punya baju yang ditampal kerana koyak dan baginda kadang-kadang memakainya. Dan Rasulullah SAW berkata, saya hanyalah seorang hamba dan saya memakai pakaian sebagaimana dipakai oleh seorang hamba. Kadang-kadang baginda memakai baju berupa lembaran kain yang diikat, yang hujungnya diikat pada kedua bahunya. Kadang-kadang ketika solat di rumah, baginda mengenakan lembaran kain yang cukup bagi menutupi tubuhnya yang diselendangkan di salah satu bahunya. Ini juga membawa maksud khasnya pada kaum lelaki, jangan solat dengan tubuh tak berbalut kan. Walaupun aurat sudah tertutup ya, antara pusat dan lutut, kena pula pakai ketuala tu, ketuala labuh katakan ya tak. Keluar tanah dia pun terus Allahu Akbar, sah, memang sah. Tapi ingat, Rasulullah tak pernah bersolat dengan tubuh yang terbuka. Ini khas bagi kaum lelaki lah, saya ingatkan kepada muslimin kita ya. Begitu. Jadi pakaian baginda simple sahaja. Mungkin pada ketika itu bajunya tidak sesuai untuk dipakai, basah ke apa ke, maka baginda SAW mengikat saja di hujung bahu sini dan hujung bahu sini kain tadi, jadilah macam baju ya. Pun Rasulullah SAW berpakaian demikian simple, tetapi tidak membuka tubuh baginda untuk dilihat secara umum kepada orang ramai ataupun sesiapa sahaja. Okey, nombor 10. Suatu hari ada orang datang menghadap baginda dengan tubuh gemetar kerana takut kepada baginda. Maka baginda berkata kepadanya, tenanglah, saya bukanlah seorang raja, saya hanyalah anak seorang wanita suku Quraisy yang memakan daging kering ketika di Mekah. Kita sama je. Okey, maknanya bercakaplah. Tapi dia Rasulullah. Dia Rasulullah. Cuma dari sudut penampilan dia sama je. Dia kata, faham tak kenapa baginda sebut makan daging kering ni? Faham dah? Ini termasuk juga dalam pengajian sirah ni. Dulu sebelum ada peti ais dan sebagainya, bagaimana manusia mengawet makanan? Mengeringkan. Salai lah kan, ataupun masak biar sampai tak ada air dah kan, dan simpanlah lama tahannya, disimpan pula di dalam bekas tembikar tanah tu tadi tu kan. Tembikar tanah. Ada orang-orang Afghanistan, dia tanam anggur, dia memang sengaja buat daripada tanah liat anggur tadi untuk dibawa ke kota dan sebagainya. Bila sampai di kota, dia pecahkan bekas tanah liat yang dia buat simple tadi tu, anggur tu masih seperti baru dipetik lagi kan. Itulah sebenarnya asas kepada teknologi retort yang ada pada hari ini. Teknologi retort tu kan. Jadi pada masa itu, khasnya Hashim bin Abdul Manaf, moyang Rasulullah SAW, dia mengerahkan siapa ada makanan lebih, masak lebih-lebih tapi keringkan. Khasnya roti dan daging ya. Daging dijemur sekering-keringnya, maka bila nak masak, maka di musim makanan susah ya, makanan susah dapat, maka direndam dengan air, direbus ke dan sebagainya. Itu teknik yang ada pada masa itulah ya. Jadi sebab itu Rasulullah SAW memberikan gambaran kat sini ya, tak payah takut pada saya, kita ni sama je. Saya adalah daripada zuriat keturunan orang Quraisy yang memang makan daging kering. Istilah daging kering tadi tu ialah kita awet makanan sama-sama. Tak ada masalah pada masa itu ya. Dan mengawet roti sampai kering rentung ya kan, maknanya kering tu sampai jadi kerupuk lah. Ini adalah ajaran ataupun teknik yang diperkenalkan oleh Hashim bin Abdul Manaf ya. Bila tiba musim nak makan, maka diramas-ramas roti tadi, direnjis dengan air, maka roti tadi kembang balik, jadilah roti seperti roti segar. Sebab itulah namanya dikenali sebagai Hashim, yang bermaksud pemecah. Nama sebenar dia adalah Amru ya, Amru bin Abdul Manaf. Okey. Yang ke-11, tempat duduk Rasulullah SAW tidak berbeza dengan tempat duduk para sahabat,
kerana biasanya tempat duduk baginda meskipun di hujung bersambung dengan tempat duduk para sahabat yang lain. Bukanlah kata Rasulullah ni bila duduk mesti di tengah, tidak, ya. Kalau di hujung tu hujunglah, tak ada masalah. Kadang-kadang apabila ada orang asing datang, dia tidak tahu yang mana satukah Rasulullah SAW, hingga dia perlu bertanya kepada orang-orang yang berada di situ, ya. Dan ketika Rasulullah berhijrah sampai di apa nama tempat Rasulullah masuk tu, tak ingat dah. Tak ingat dah. Tala'al badru alaina. Sambung. Min saniyatil wada'. Itulah nama tempatnya, saniyatil wada'. Inilah selawat tapi tak baca makna. Saniyatil wada'. Bila nak masuk ke saniyatil wada' tadi tu, Rasulullah SAW diminta oleh Abu Bakar berjalan di belakang. Saya berjalan di depan. Apa-apa mara bahaya saya dulu tanggung. Sedangkan budaya pada masa itu, tuan berjalan di depan, diikuti oleh hamba pembantu ke di belakang. Maka pada mula-mula sekali orang dah tengok Abu Bakar, ya. Kebetulan Abu Bakar ni tubuhnya tinggi gitu, ya. Bukanlah kata Rasulullah ni rendah daripada Abu Bakar, tapi maknanya tubuh Abu Bakar tu nampak seperti tinggi lampai, manakala Rasulullah ni perdirian dia sederhana. Orang tengok dia tadi orang tak kata dia tinggi, tapi Abu Bakar tubuh dia tinggi lampai, dan tubuhnya kurus. Itulah Abu Bakar Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tadi, ya. Jadi bila dia berjalan di depan, Rasulullah ikut di belakang, maka orang dia ingat Abu Bakar itulah Rasulullah. Semua pakai gigi kerumun Abu Bakar, Rasulullah biarkan saja. Rasulullah biarkan saja, dan Abu Bakar menjawab persoalan-persoalan orang ramai pada masa itu, dan Abu Bakar selesa. Kenapa? Kerana orang tak kerumun Rasulullah bermakna Rasulullah selamat. Okey. Tiba-tiba Rasulullah nak pergi qada hajat, ya, nak pergi ke telaga. Abu Bakar bingkas bangun, tebar kain untuk melindungi Rasulullah SAW. Barulah orang pun faham, oh itu ke kan Rasulullah sebenarnya yang kita tanya tadi tu sahabat dia, kan. Macamlah cerita Pak Kiai dengan Pak Supir tadi tu, ingat tak? Kata supir ni kata apa? Pak Kiai, saya dah ikut Pak Kiai ni 20 tahun dah, kan? 20 tahun dah, ya. Jadi saya dah hafal lah tajuk keluarga bahagia ni contohnya. Jadi kali ni orang tak kenal pun Pak Kiai Pelutih bagi saya menceramah lah. Oh, dia ceramah sebiji macam Pak Kiai. Tapi dia terlupa. Skrip ceramah sama. Soalan berbeza-beza. Bila ditanya soalan, dia pun, ini gampang soalan ini. Bila tanya supir saya saja. Supir saya tu adalah Pak Kiai itulah. silap sangka, kan. Tapi tak adalah Abu Bakar kelentong macam tu, kan. Tapi maknanya masyarakat pada masa itu terkejut. Rupa-rupanya orang yang dikerumun tadi bukan Rasulullah, itulah Abu Bakar. Dan barulah selepas itu mereka pun, selepas Rasulullah SAW kembali dari qada hajat itu, barulah mereka pun tahu inilah Rasulullah, ya. Tak lama kemudian barulah mereka pun mengiringi Abu Bakar dan juga Rasulullah SAW ini masuk ke Madinah. Situlah mereka mula berqasidah, tala'al badru alina min saniyatil wada wajib syukur alina. Sambunglah. Mungkin musim Maulid Rasul baru ingat balik dah. Tu. Okay. Baik. Berkenaan dengan orang datang jumpa Rasulullah ni tadi, tertanya-tanya, mana satu Rasulullah? Ya, Rasulullah SAW pernah mengulas begini. Jangan sampai seseorang menyuruh orang lain berdiri dari tempat duduknya, kemudian dia menduduki tempat duduk kawannya. Itu hendaklah orang yang sudah duduk melapangkan dan meluaskan tempat yang ada, yakni supaya orang yang baru datang juga dapat duduk. Ini adab cara nak duduk beramai-ramai dalam majlis. Bukannya kata, kamu bangun, biar ustaz ni duduk, ya, ni tempat ni, keluarlah dia pun kisi-kisi termalu-malunya, kan. Itu bukan budayanya. Tapi sebaliknya, minta supaya diluangkan tempat. Orang tu kekal di situ, duduklah rapat-rapat. InsyaAllah, ya, akan ada ruang untuk kita duduk bersama-sama. Ini budaya yang Rasulullah ajar. Hadis sahih, ya. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, apabila orang sudah mengambil tempat duduk masing-masing, kemudian ada orang memanggil kawannya untuk bergabung, hendaklah orang itu melapangkan tempat duduk yang ada sebelum kawannya itu datang. Ya, bukan kata awak seorang yang datang sini, bukannya dijemput orang lain. Tidak. Rasulullah ajar supaya kita melapangkan ruang untuk semua orang boleh duduk bersama-sama, dan hal ini adalah penghormatan bagi kawannya itu. Apabila dia tidak dapat meluaskan tempat duduk yang ada, hendaklah dia mencarikan tempat lain supaya kawannya dapat duduk, ya. Jadi kalau dah tak boleh duduk sangat dah, barulah duduk, cari di luar daripada ruangan tu tadi. Pernah terjadi suatu ketika Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Jarir bin Abdullah adalah
ketua kaum Bani Salim yang menjadi tapak kepada masjid Qiblatain sekarang, ya. Jadi apabila Jarir ni memeluk Islam, semua kaum Bani Salim memeluk Islam. Itu hebatnya Jarir, ya. Dan Rasulullah SAW menyanjung sangat-sangat Jarir ini atas kehebatan dia memimpin rakyat dia, dan juga bagaimana mempengaruhi rakyat dia untuk memeluk Islam serentak satu kampung, habis semua. Ya. Datanglah Jarir suatu hari, terendak-endak cari tempat dah memang padat sangat dah. Rasulullah pun ikut sama, memanjangkan lehernya ini untuk tengok kok-koknya ada tempat untuk Jarir. Tapi tak ada. Bila tak ada tu, akhirnya Rasulullah pun ambil kain kain dia panggil apa? Ridak. Kain ridak atas bahu baginda ni. Jarir, duduklah kat mana-mana pun. Dia campak kain ridak tu kepada Jarir supaya jadi pelapik duduk kepada Jarir. Duduklah di mana-mana luar daripada lingkungan, sebab dia orang dah ramai penuh dah. Siapa boleh buat lagu tu? Kain ridak tu beli dari Yaman tu. Ramai lagi, berminyak lagi kat atas bahu ni kan. Sebab tu saya kata, kalau kita buat sesuatu yang sunnah, itu biarlah buat yang sunnah maksimum. Sungguh betul faham. Jadi kalau kain ridak atas bahu ni tak sanggup nak bagi untuk buat duduk tu, tak capai lagi lah. Kalau terjadi kes begitulah. Kalau tak terjadi tak apalah kan. Sanggup tak? Demi seorang sahabat yang baru datang untuk duduk, duduklah kat luar tu pun tak apalah, dalam ni dah penuh. Ambil campak, ambil, bagi buat papit duduk. Ada? Duduk tengok kain aku beli tu kan. Beli dekat Yaman hari tu ni kan. Kain pula cantik, corak, bukan main lagi ya. Tapi itulah dia guna kain ridak tadi, serba-serbi. Agak-agak Jarir buat tak tempat duduk? Tak. Dia tak sampai hati, dia duduk cium juga kain tu. Dan dia minta pula dengan Rasulullah nak kain tu kan. Sebab bekas tubuh Rasulullah SAW tadi. Itulah interaksi Rasulullah dengan para sahabat tadi. Sebab itu kalau tuan-tuan dan perempuan masih ingat, ya, ada satu bahagian 6 faktor kebangkitan Islam daripada Rasulullah SAW ini yang berdasarkan kajian Syekh Safiur Rahman Mubarakfuri, ya. Dan 6 faktor inilah sebenarnya yang menjadi teras kepada kebangkitan Islam selepas itu. Antaranya ialah kepimpinan yang diterima secara jiwa raga oleh para sahabat. Itu yang ditulis oleh Syekh Safiur Rahman Mubarakfuri, ya. Mubarakfuri mengulas bahawa kepimpinan Rasulullah itu meresap ke hati dalam para sahabat. Kerana penghargaan Rasulullah kepada para sahabat itu tadi bukan seperti mana seorang ketua yang orang kata apa, duk mengarah-ngarah saja kepada pembantu-pembantu, tidak. Ataupun seorang pemimpin yang tidak bertimbang rasa kepada rakyatnya ke, tidak. Ataupun seorang panglima perang yang tahu kerah saja masuk medan sedangkan dia duduk relax, tidak. Tetapi sebaliknya Rasulullah SAW sentiasa ada bersama-sama dengan para sahabat. Akhirnya kepimpinan itu diterima dengan jiwa raga oleh para sahabat. Nak sampai tahap itulah tuan-tuan dan puan-puan, ya. Bukan senang sebenarnya untuk memimpin suatu kebangkitan ini tadi. Satu lagi yang 12, kadang-kadang para sahabat melantunkan syair di hadapan baginda dan bercerita tentang kehidupan mereka semasa waktu jahiliah. Mereka saling ketawa dan baginda pun tersenyum melihat mereka ketawa. Baginda tidak memarahi mereka kecuali apabila mereka melakukan hal-hal yang diharamkan agama. Ada satu bab dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, bab syair Rasulullah SAW. Ya. Dalam bab itu Rasulullah ini adakah pernah bersyair ataupun ya memang tidak, ya, ataupun dia membaca syair-syair orang lain. Rasulullah quote syair-syair orang lain, antaranya syair Zuhair bin Abi Sulma, Nubirah Az-Zubyani. Ini antara penyair yang kata-kata hikmahnya tadi bertauhid, berakidah, ya, walaupun mereka ini penyair zaman jahiliah, ya, penyair zaman jahiliah. Tapi untuk Rasulullah sendiri, dia tidak pernah mengarang syair. Itu kena faham betul-betul. Sebab ada ramai juga yang baca bab itu, mereka selamba saja, mereka kata inilah syair-syair Rasulullah SAW. Jangan, salah tu, ya. Sebab Rasulullah SAW ni kenapa tidak disahkan tidak pernah bersyair, maksudnya mengarang syair sendiri? Kerana syair ni tak boleh lari daripada propaganda, daripada melebih-lebih dalam bercakap. Mana boleh Rasulullah SAW melebih-lebih dalam bercakap? Tak ada. Jadi sebab itu kata-kata Rasulullah SAW tadi itu hanya kata-kata indah, yang bukan bererti syair. Sebab syair ni dia mesti ada syibih dengan musyabah bih. Al-musyabah wal musyabah bih. Maksudnya benda yang boleh dibanding-banding. Iaitu contohnya katalah syair ni tadi, melangkahlah para bakal syuhada ini ke medan jihad
umpama singa yang sedang mengaum. Jadi itu syair namanya. Jadi Rasulullah SAW tidak akan membandingkan manusia dengan singa. Takkan. Sebab mana boleh singa dengan manusia? Tak boleh. Tapi walaupun benda tu dah diterima lumrah, tuan-tuan. Ya? Lumrah dah. Kalau siapa kata, back camp rimau sakit gigi, itu istilah Kelantan. Nah, siapa-siapa pun tak akan kata, bohonglah kamu, gila rimau sakit gigi, kan? Contohnya kan. Sebab benda tu dah lumrah. Tapi untuk Rasulullah SAW, dia tak boleh jadi lumrah begitu. Maka sebab itulah Rasulullah SAW tidak pernah mengarang syair, tetapi membaca, mengulang syair orang-orang lain yang baik-baik, khasnya yang berakidah tadi, ya, baginda pernah. Maka sebab itulah bila para sahabat bersyair, selagi tak merosakkan akidah, maka Rasulullah biar, tak kisah apa. Ada satu kisah ketika baginda menghadiri majlis walimah Rubai' binti Amir radhiyallahu anha, ya. Rubai' binti Amir ni anak dara ketika masuk Islam, umurnya masih awal belasan tahun, dan dialah juga antara orang yang mencipta peralatan perubatan dalam medan perang, jururawat ni, ya. Rubai' binti Amir ni. Jadi kalaulah jururawat Islam ni sepatutnya ketika hari graduasi tadi tu mengangkat sumpah kan, mengangkat sumpah untuk mengikuti jejak langkah Rubai' binti Amir, bukannya Florence Nightingale, kan. Itu dia. Itu kononnya dianggap ibu jururawat. Betul tak? Siapa yang pernah jadi jururawat? Dia tahu kan? Florence Nightingale, kan? Itu dianggap sebagai ibu jururawat dunia. Sedangkan kita ada ibu jururawat muslimah ni, Rubai' binti Amir. Baik, kisahnya Rubai' pun kahwinlah. Pada hari perkahwinan Rubai', biasa berqasidah. Datanglah Rasulullah SAW. Qasidah pun menghala kepada baginda, memuji-muji baginda. Tiba-tiba ada sepatah. Rasulullah biar je, tak kisah. Ya, orang memuji-muji baginda yang sepatutnya okeylah, tak ada masalah. Tapi ada sepatah tu yang Rasulullah bangun berdiri, stop, kata Rasulullah berhenti. Baiki balik ayat tadi. Apa ayat dia? Ialah bersyukurlah kami kerana dikurniakan seorang Nabi yang mengetahui masa lalu dan akan datang. Nabi stop terus, tak boleh. Iaitu aku tak tahu perkara yang akan datang melainkan yang telah diberitahu oleh Allah Ta'ala, khasnya dalam Quran. Itu saja, kan. Yang lalu pun sama, aku tak tahu, ya. Jadi kalimah itu memang melanggar akidah lah. Lalu dia stop segera. Selagi tak langgar, jalanlah, kan. Bahkan Rasulullah pun hanya tersenyum-senyum mendengar syair-syair daripada para sahabat ni tadi, ya. Yang ke-13, kadang-kadang baginda bergurau dengan isteri-isteri baginda dan berendah hati di hadapan mereka. Suatu hari baginda kalah berlumba lari dengan Aisyah radhiyallahu anha, namun pada hari yang lain baginda menang dan baginda berkata, kemenangan ini adalah balasan kemenanganmu yang dahulu, ya. Dia bergurau itu tak ada masalah lah, ya. Jangan tak bergurau. Rasulullah SAW juga yang ke-14 tidak suka sahabatnya berdiri menyambut kedatangannya, dan baginda pernah berkata kepada para sahabat, apabila kalian melihatku, janganlah kalian berdiri seperti perbuatan orang asing terhadap raja-raja mereka, orang ajam maksudnya. Dan baginda Rasulullah SAW pernah bersabda, sesiapa yang suka disambut oleh orang-orang dengan berdiri, hendaklah dia menyiapkan tempat duduknya daripada api neraka. Maknanya kalau terdetik dalam hati kita, tak bangun dah pokok ni, tak alu-alu dah kedatangan, tak kenal ke Ustaz Zamri ni, kan, dalam hati, maka bermakna pada hari itu juga dia telah menempah tempat dalam neraka. Waliyazubillah, kan. Baik. Tapi ada satu ketika Rasulullah SAW menyambut kedatangan, kalau tak silap saya, Jarir bin Abdullah juga, ya. Baginda bangun, baginda sendiri bangun. Kan? Baginda sendiri bangun. Jadi kontra kan dua tu, kan. Dibahas oleh para ulama kemudiannya, ya. Maknanya di situ Rasulullah SAW didik untuk diri kita sendiri, jangan sekali-kali sedikit pun mengharapkan kedatangan kita disambut, sama ada bangun ke, tepuk tangan ke, isytihar kedatangan ke apa ke, jangan sekali-kali ada dalam jiwa kita begitu untuk kita. Tapi kalaulah kita nak meraihkan orang yang datang tadi, ulama besar, mufti ke apa contohnya, tok guru ke, kita bangun dengan sukarela untuk kita meraihkan dia, itu tidak mengapa. Itu maksudnya, ya. Ini dibahaskan ulama sebab ada dua hadis yang bertentangan dengan perbuatan. Itu kira hadis jugalah, hadis fi'li, iaitu perbuatan Rasulullah SAW tadi, ya. Dan begitu juga kalau orang tu bangun kepada kita, dan kita tak niat pun,
supaya dia bangun, dan kita tak mengharap pun dia bangun, dua-dua tak mengapa, tak ada masalah, ya. Tapi oleh kerana kita sedar tentang hadis Rasulullah SAW ini, maka hendaklah kita segera suruh dia duduk. Itu caranya kan. Jangan bangun untuk menghormati saya. Duduk. Itu cara adab yang Rasulullah SAW dah didik umat Islam sehalus-halusnya dan sejelas-jelasnya. Tapi sayang, apabila ia tidak diamalkan, maka falyatabawwa maq'adahu minan nar, tempahlah tempat dalam neraka, kata Rasulullah SAW, ya. Dan Anas radhiyallahu pernah berkata, tidak ada orang yang lebih kami cintai melebihi Rasulullah SAW, dan apabila kami melihatnya, kami tidak mahu berdiri kerana kami tahu baginda tidak suka akan hal itu. Jadi kalau dah menjadi hak kepada baginda tidak suka untuk orang berdiri padanya, maka para sahabat pun tidak akan berdiri untuknya. Wallahu alam. Itulah contoh-contoh tawaduk Rasulullah SAW, dan sama-samalah kita amalkan, ya. Dan sampaikanlah juga apa yang kita terima pada hari ini. Semua dalam kitab ini adalah sedutan ataupun petikan daripada hadis-hadis sahih. Oleh itu, tuan-tuan dan puan-puan, wajar menyebarkan ilmu dalam kitab ini kepada orang-orang yang tidak hadir di sini. InsyaAllah terjamin terjamin sahih. Bukan terjamin halal lah, terjamin sahih insya-Allah ilmunya. Wallahu alam. Sehingga kita bertemu lagi, kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan juga suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa salihatu wa tawassaw bil haqqi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.